Bismillah, bismillah. Boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Okey, baik, kita nak dulu. InsyaAllah mana gambar. Okey. Baik. Boleh minta host boleh tolong share screen. Kau dah jadikan Ustaz co-host tu, tak boleh share screen ke? Tak boleh. Oh, sekejap. Ustaz ada dua nama kan? Kaliza buat dua-dua co-host lah. Oh, Okey, dah buat dua-dua dah. Okey, terima kasih. Okey, boleh nampak Nampak Ustaz. Baik. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujian kita pada Allah Subhanahu wa taala yang terus mengizinkan kita, memberikan kita ruang dan peluang untuk kita terus bertemu di dalam perkongsian mingguan kita pada petang Jumaat yang kita harapkan ia adalah antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala sedang berkati. Dekat Kuala Lumpur sekarang sedang hujan. Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik. InsyaAllah pada petang ini kita akan meneruskan perkongsian kita di mana kita dah sampai pada maqta' yang terakhir daripada surah Al-Ma'idah. Ini perenggan yang terakhir daripada surah Al-Ma'idah di mana kita akan sentuh ayat ke-106 hingga ayat ke-108. Di mana seperti biasa kita ingatkan bahawa ayat-ayat yang kita akan bicarakan di dalam perkongsian kita ialah ayat-ayat yang mempunyai sebab turun yang khusus. Yang mempunyai sebab turun yang khusus. Kerana setiap ayat, bahkan Al-Quran itu sendiri ada sebab turunnya. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Walau bagaimanapun ada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa tertentu, sebab-sebab tertentu. Di mana ayat ini diturunkan disebabkan oleh peristiwa tersebut. Baik. Ayat ke-106 hingga ayat 108. Kita baca dulu insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان
فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Baik, ayat 106 sampai ayat 108 panjang juga sampai nafas tak cukup. Okay, ya ayyuhalladzina amanu, kita tengok sikit beberapa tempat yang kita boleh sentuh tentang bacaan. Okay, di dalam di dalam kita punya bacaan kita tadi. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahad. Okey, hadara. Hati-hati ya. Kat sini adalah tempat pertemuan. Kenapa tak sudah. Sekejap, minta maaf. Tadi ada masalah teknikal sikit. Okey. Harap-harap boleh kan kali ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, idza hadara. Okey, tengok perkataan ni, idza hadara. Okey, di mana idza hadara adalah perkataan yang menghimpunkan huruf dengan dua sifat umum. Dua sifat utama dia iaitu tebal dan nipis. Okey, di mana ha nipis, dot tebal. Okey, ha nipis, dot tebal, maka bila kita baca ha ba ra. Okey. Jangan idza hadara ha tebal. Okey, ataupun hadara pula dot jadi nipis, maka nipis dan tebal. Idza hadara ahadakumul maut. Okey, idza hadara. Okey. Yang pertama, yang kedua pada perkataan maut. Okey, maut dekat sini, okey, dan juga dekat sini. Okey, di mana apabila kita nak berhenti dekat yang pertama tu kalau kita nak berhenti, yang kedua pun kalau kita nak berhenti, maka angin. Jangan tambah huruf. Jangan maut. Nampak? Itu biasa berlaku. Okey, ada tambahan huruf sama ada huruf ta ataupun huruf sin. Okey, maut. Kita tak nak. Itu kita tak nak. Kita nak angin ni. Maut. Nampak bunyi angin ni? Maut. Nampak bunyi angin sahaja yang keluar. Okey, dan angin ini dinamakan hams. Okey, angin. Hinal wasiyah ithnan. Okey. Kalau kita berhenti dekat sini, hinal wasiyah. Okey. Hinal wasiyah. Kemudian kita boleh patah balik nak ambil iza hadara ataupun syahadatu bainikum, tak ada masalah. Okey. Ataupun hinal wasiyah pun boleh juga. Okey. Katalah kita berhenti dan kita nak sambung. Okey, kita berhenti kat sini. Okey, kita tak nak patah balik, nak sambung terus. Maka kita akan mulakan hamzah wasal dekat sini dengan baris apa? Baris bawah. Okey, biasa kita tahu baris bawah. Sebab apa kita mula dengan baris bawah? Kerana huruf ketiga dia baris atas. Okey, ini kaedah yang biasa kita dapat. Okey, walau bagaimanapun perkataan ithnan, okey, perkataan ithnan adalah antara perkataan yang dikecualikan. Ada 7 perkataan yang dikecualikan. Okey, dikecualikan daripada apa? Dikecualikan daripada hukum hamzah wasal. Okey, hukum hamzah wasal semua orang tahu kan? Okey, kalau alif lam maka hamzah wasal mula dengan al. Okey, macam contoh mana kita pergi ni. Okey. Ahadakum. Okay. Katalah kita berhenti dengan ahadakum. Kemudian kita nak mula dengan perkataan selepas ini, maka kita mula dengan al-mautu hinal wasiyah. Okey, sentiasa hamzah wasal selepas dia lam, kalau kita nak mulakan bacaan dengan hamzah wasal, mulakan dengan baris atas. Okey. Kalau selain lam, okey, kalau selain lam macam dekat sini, dekat ithnan. Okey, ithnan ni selain lam. Okey, ataupun dekat sini. Ni. Okey, ini pun selepas hamzah wasal adalah huruf ra. Dia bukan lam.
Okey, ataupun mana lagi? Ni alif lam. Okey, annahuma istahaqqa. Okey, ni. Okey. So kita ada perkataan yang hamzah wasal selepas dia lam. Okey, kalau hamzah wasal selepas dia lam mula baris atas. Hamzah wasal yang selepas dia bukan lam, maka kita tahu, kita tengok huruf yang ketiga. Okey. Huruf apa benda yang kita nak tengok pada huruf ketiga? Kita tengok baris dia. Okey. Ni satu, okey, katalah kita pergi pada perkataan ni. Irtabtum. Okey. Kita pergi pada perkataan ni, kita tengok huruf yang pertama adalah hamzah wasal, huruf kedua adalah ra, huruf ketiga adalah ta. Ta di sini baris atas. Sekiranya huruf ketiga baris atas, maka kita mulakan, okey, sekiranya huruf ketiga ni baris atas atau baris bawah. Okey, baris atas atau baris bawah, maka kita mulakan hamzah wasal dengan baris bawah. Irtabtum. Okey, irtabtum. Kenapa tebal? Nanti kita tengok. Okey. So begitu juga pada perkataan yang ini, istahaqqa. Okey. Kenapa kita mula dengan baris bawah? Kerana huruf ketiga dia baris atas. Kalau huruf ketiga dia baris bawah pun kita mula dengan baris bawah juga. Okey. Kalau sekiranya huruf ketiga dia baris depan, maka pada ketika itu baru kita mulakan hamzah wasal dengan baris depan. Kita mulakan hamzah wasal dengan baris depan. Okay, sekiranya huruf ketiga baris depan. So itu kaedah dalam membaca hamzah wasal. Okay. Walau bagaimanapun ada 7 perkataan yang dikecualikan daripada kaedah ini. Okay. Perkataan tu apa dia? Saya cuba saya cuba tambah page sekejap. Cuba tambah page. Okey. Mana dia punya? Saya nak letak yang putih ni. Sedikit. Mana kalau? Okey. Kita mana lagi? Oh ni. Saya nak hilangkan. Hide background graphic ke apa? Saya nak hilang. Saya tak boleh. Kena pergi dekat. Macam mana nak putihkan dia? Saya pun tak ingat lah. Bukan, kita pergi pada solid fill. Okey, dan kita ambil putih. Okey, baik. Okey. Baik, kita sebut tadi 7 perkataan yang dikecualikan daripada hukum hamzah wasal. Apa dia? Ismun. Okey. Kemudian ibnun. Okey. Ni ismun. Ibnun. Okey, apa lagi? Ibnatun. Ibnatun. Okey. Kemudian ada imru'un. Imru'un. Kemudian kita ada imra'atun. Imra'atun. Ni sukun ra'atun. Okey. Kemudian kita ada isnan. Okey, isnani. Dan satu lagi adalah isnatani. Okey. So, 7 perkataan ni adalah perkataan yang dikecualikan. Okey, apa maksud dikecualikan? Maksud dikecualikan ialah apabila kita jumpa perkataan ni semua dalam Al-Quran, 7 perkataan ni dalam Al-Quran, bila kita nak mula sebut baca hamzah wasal tu, maka sentiasa mula dengan baris bawah. Sentiasa mula dengan baris bawah. Okey, contoh ni ismun. Walaupun huruf ketiga dia baris depan. Okey, tetapi kita tetap mula dengan ismun. Okey. Ataupun ibnun. Okey, banyak ni dalam Quran. Isa bin Maryam. Okey, ibnu Maryam. Okay, walaupun huruf ketiga dia baris depan ibnu. Okey, tetapi kita mula kan
ibnu. Okey, begitu juga ibnatu, imru'un, inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu falha nisfu ma tarak. Dalam surah Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut imru'un, walaupun yang ketiga dia baris depan, tetapi kita mula dengan baris bawah. Imra'atun, ithnani, ithnatani. Okey, dah nampak? Ya, ini 7 perkataan yang dikecualikan. Maksudnya 7 perkataan ni hamzah wasal dia sentiasa baris bawah. Okey. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم jangan bat, okay, batkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fayuqa. Jangan lupa qalqalah tebal dan nipis. Okay, qalqalah dan nipis darabatum. Okay, qalqalah tebal fayuqa. Fayuqsimani billahi inirtabtum. Okay. Baik, kita sampai dekat sini. Ra dekat sini. Inirtabtum. Ra dekat sini. Okay. Okay. Inirtabtum. Ra dekat sini tebal ke nipis? Okay. Ra dekat sini tebal ke nipis? Okay. Kalau ikut kaedah huruf ra mati sebelum dia baris bawah, maka dia nipis. Ni ra baris bawah. Ini. Jumpa dengan ra mati. Patutnya inirtabtum. Nipis. Okay. Walau bagaimanapun. Okay. Kewujudan hamzah wasal dekat sini. Menandakan bahawa hamzah dekat sini bukan asal perkataan. Okay. Hamzah dekat sini dalam bahasa Arab ataupun bahasa asalnya dia tidak wujud. So perkataan ini sepatutnya adalah in. Mati. In. Kasrah ni tidak ada. Tak wujud. Okay. Okay. So kasrah ini diwujudkan kerana selepas nun mati jumpa dengan hamzah wasal. Tidak boleh bertemu dua huruf yang tidak ada baris. Okay. Macam contoh saya tulis kat bawah lah. Bagi nampak jelas sikit. Mana? Tak nampak mata pen ni kat mana. Atas sikit. Okay. Okay. Kita tengok sini in. Asal bunyi dia adalah in. Dan kemudian kita ada irtabtum. Okay. Okay. Sama juga macam biasa yang kita sebut ni. Khairan al-wasiyah. Okay. Khairan al-wasiyah. Khairan, bunyi khairan ni habis dengan nun mati. Khairan. Okay, tanwin kan bunyi an in on kan. Khairan. Okay. Kemudian selepas nun mati ni datang huruf hamzah wasal. Okay. Hamzah wasal dan selepas dia mati. Okay. Hamzah wasal dan selepas dia mati. Okay. Nun ni mati jumpa dengan hamzah wasal yang memang tak ada bunyi, tak ada baris. Dan kemudian selepas hamzah wasal pula huruf mati lagi. So dua huruf mati bertemu. Dia tak boleh jadi dalam bahasa Arab. Okay, orang Arab dia tak boleh terima dua suku kata yang permulaan suku kata mati, akhir suku kata mati yang bertemu. Tak boleh. Okay. So jadi apa kita buat kat sini? Kat sini kita buat apa? Kita bariskan dengan baris bawah kan. Khairanil wasiyah. Okay. Sedangkan tanwin pada asalnya bunyi khairan. Mati. Okay. Tapi kita baris bawahkan dia kerana bertemu dua huruf yang sakin. Okay. Iltiqa'us sakinain dipanggil. Okay. Kat sini pun sama. Nun mati. Selepas dia hamzah wasal tak boleh nak masuk. Macam mana nun nak masuk dengan hamzah wasal? Tak boleh juga. Kemudian jumpa selepas hamzah wasal pula ra mati. Macam mana nun mati nak masuk dengan ra? Tak boleh. Okay. Maka apa kita buat? Kita tambah baris bawah dekat sini. So sebab tu dia jadi inirtabtum. Okay. Dia jadi baris bawah. Okay. Dan kaedah pula mengatakan kalau ra mati sebelum dia baris bawah. Okay, ra mati sebelum dia baris bawah, maka kita nipiskan ra. Inirtabtum. Okay. Melainkan jika kasrah dekat sini bukan asal perkataan, maka kita tebalkan dia. Okay. So kita dah tahu tadi kasrah dekat sini bukan asal. Asal dia adalah mati. In sekiranya. Okay. Tapi jadi inir sebab apa? Sebab bertemu dua huruf yang sukun. Okay. Maka huruf yang pertama dibariskan dengan baris bawah. So inirtabtum. Ra dekat sini balik kepada asalnya tebal. Okay, ra balik kepada asalnya tebal. Okay, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, mana-mana ra sebelum dia hamzah wasal
sentiasa tebal. Okey. Mana-mana ra sebelum dia hamzah wasal sentiasa tebal. Okey, tadi cerita bahasa yang agak payah sikit. Okey. So bahasa mudah kalau siapa yang nak ambil untuk belajar je, untuk belajar baca je, maka mana-mana ra sebelum dia hamzah wasal sentiasa tebal. Tapi siapa nak belajar bahasa Arab kena tahu bahawa ra itu tebal disebabkan oleh kasrah sebelum dia adalah kasrah yang bukan asliyah. Okey. Kasrah yang bukan asliyah. Ini irtabtum. Okey, baik kita sambung. La nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wa naktubu syahadatallahi inna idzan laminal athimin. Okey, senang insya-Allah. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. bahasa mudah insyaAllah. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. Yang ni saya suka sangat tekan. Huruf jim, tolong huruf jim, jangan waj, jangan ca, tak nak wajah, beza waj dengan wajah. Waj. Nampak beza. Okay. So huruf jim adalah huruf yang tidak boleh berangin sama sekali. Okay, wajah. Macam mana nak elak angin? Tengah-tengah lidah rapat ke langit-langit atas, tekan. Jangan bagi angin keluar. Wajahiha. Okay, boleh. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Okey, baik, insya-Allah. Itu ayat 106 dan hingga 108 daripada surah Al-Maidah. Okey. Baik, dalam ayat ini apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu adalah panggilan tasyrif, panggilan kemuliaan. Allah Ta'ala sedang panggil ya ayyuhalladzina amanu. Okay. Maksudnya orang yang mendengar panggilan Allah Ta'ala ni orang yang beriman. Ataupun wahai orang beriman, kamu kena buat sesuatu. Okay. Kalau benar-benar kamu beriman, kamu kena buat sesuatu. So apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kat sini? Syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang bercerita tentang sesuatu yang dinamakan sebagai al-wasiyah. Okay, apa dia al-wasiyah ini? Baik. Kata balik belakang. Okey. Al-wasiyah, kita cerita, kita ambil satu contoh daripada wasiyah. Katalah kalau kata saya nak padam ni. Okey. Harta kita, ya, ataupun barang-barang milik kita, aset lah senang. Okey, aset kita, benda yang menjadi milik kita. Okey, ada 3 keadaan. Okey, ada 3 keadaan. Okey, yang pertama adalah benda yang kita berkuasa sepenuhnya ke atasnya. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil natasarraf fihi. Okay. Kita berkuasa sepenuhnya. Okay. Kemudian yang kedua adalah kita berkuasa untuk tadbirnya, ataupun berkuasa, kita berkuasa kata macam mana, semasa hidup. Tadbir semasa hidup. Okey. Tetapi selepas mati tak ada sesiapa berkuasa. Okay, berkuasa tadbir semasa hidup. Okey. Ada pula aset ataupun harta kita yang kita tak ada kuasa ke atasnya. Ini pelik ni, Ustaz. Macam mana harta milik kita tapi kita tak ada kuasa ke atasnya. Okey. Okey. So apa dia? Aset yang kita berkuasa sepenuhnya ialah harta yang ada pada kita semasa kita hidup. Semua harta kita semasa kita hidup, aset kita semasa kita hidup, kita berkuasa sepenuhnya ke atasnya. Natasarraf fihi kaifa nasha. Okey. So antara aset yang kita berkuasa sepenuhnya ialah gaji kita ataupun benda yang kita nak beri pada orang, contohlah nafkah. Okey. Nafkah kita tentukan berapa banyak, berapa ni, semua kita tentukan. Okey. Kemudian kita ada hadiah contohnya. Okey, kita nak bagi hadiah duit raya. Okey. Ada tak orang boleh kata kat kita, kamu kena bayar duit raya RM10.
bawah RM10 tak boleh. Tak ada. Hadiah ikut suka kita. Kita berkuasa sepenuhnya terhadap harta kita. Okey, dan ada yang satu lagi dipanggil sebagai hibah. Okey. Hibah kita berkuasa sepenuhnya tetapi semasa hidup sahaja. Okey. Hibah adalah harta ni, nafkah semasa hidup je, mati kita dah tak ada nafkah lah. Hadiah semasa kita hidup. Hibah semasa kita hidup. Selepas mati tak ada hibah. Okay, ini kena tahu. Okay, hibah adalah benda yang kita bagi semasa hidup. Kalau seorang tu dia kata saya hibahkan pada anak saya sebuah rumah, tapi dia hanya boleh dapat selepas mati, itu bukan hibah. Ini okay, itu bukan hibah. Hibah mesti semasa hidup. Okay, ketika mana kita berkuasa sepenuhnya. Okay, sebab lepas kita mati, harta tu dia berubah statusnya. Okay. Okay. Ada pula yang kedua, kita berkuasa tadbir semasa hidup, tapi kita dah tak berkuasa selepas mati. Okay. Lepas mati tak ada dah. Okay, apa dia? Wasiat. Wasiat masa hidup kita boleh tukar. Nak buat ni, nak buat tu, nak tarik balik wasiat, nak buat apa semua. Terpulang pada wasiat. Tapi lepas kita mati, wasiat tak boleh mengubah. Tak ada orang berkuasa untuk mengubah wasiat yang ada. Okay. So wasiat adalah benda yang kita berkuasa semasa hidup untuk kita buat macam mana sekalipun. Tapi lepas mati, maka tak ada kuasa. Okay, dan ada aset dan harta yang kita tidak berkuasa ke atasnya. Apa dia? Faraid. Faraid adalah benda yang kita tak boleh masuk campur, sikit pun tak boleh masuk campur. Okay, so faraid adalah harta yang kita tinggalkan selepas kematian kita. Okay, di mana kita pun tak berkuasa. Masa kita hidup pun tak boleh nak buat apa-apa. Okay, katalah kita ada 5 orang anak. Kita sayang dua anak kita, 3 lagi kurang sikit. Lalu kita pun kata, okay, faraid nanti anak ni dapat sekian, ni dapat sekian. No. Inna Allaha a'ta kulli haqqin haqqah, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala telah memberi setiap orang hak dia. Fala wasiyata liwarithin. Okay, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Okay, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Okay, maksudnya faraid Allah Ta'ala dah tetapkan. Peratusan dia, pecahan dia pun Allah Ta'ala dah tetapkan. Detail Allah Ta'ala tetapkan. Okay. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang bercerita tentang salah satu daripada 3 aspek ini, iaitu yang kedua, wasiat. Okay, faham Maksudnya wasiat bukan faraid. Wasiat bukan nafkah, wasiat bukan hadiah, bukan hibah. Wasiat adalah wasiat. Okay, yang mana kita cerita sebelum ni, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas dia nak infakkan hartanya sepenuhnya di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Nabi SAW kata, no, wahai Sa'ad, 1/3 sahaja yang boleh. Okay? Hanya 1/3 sahaja yang dibenarkan. Okay? 1/3 sahaja yang dibenarkan. So 1/3 inilah yang dinamakan sebagai wasiyah. Okay? Hinal wasiyah. Okay. Okay. Walau bagaimanapun, wasiat ni, dia mengambil, kita kata dia seolah-olah mengambil hak daripada waris. Okay. Sebab yang sepatutnya yang mendapat saki baki harta peninggalan si mati adalah waris dia. Okay. Walau bagaimanapun 1/3 daripada harta ni diberi pada orang lain. Okay. Diberi pada orang lain. Menyebabkan seolah-olah waris ni dia rasa hak dia kena ambil. Okay. So kalau kita nak berinteraksi, berurusan dengan hak orang, berurusan dengan hak orang, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan sesuatu yang dinamakan sebagai syahadah. Okay. Yang dinamakan sebagai syahadah. Ini kalau kita nak berinteraksi dengan hak orang. Okay. Macam contoh, jual beli. Okay. Jual beli, si penjual hak dia adalah untuk mendapatkan keuntungan ataupun pulangan harga daripada jualan dia. Dan pembeli hak dia adalah untuk mendapatkan nilai barang. Dia bayar duit, dia nak benda yang sama nilai dengan duit yang dia keluar. So, itu dekat situ ada hak manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Wa ashhidu idza tabayatum. Okay. Sekiranya kamu berjual beli, maka wa ashhidu. Bawa datang saksi. Oh, Ustaz, Allah Ta'ala suruh wa ashhidu idza tabayatum. Allah Ta'ala suruh kita datangkan saksi kalau kita nak jual beli. Tapi biasa beli seorang pembeli, seorang penjual, mana saksinya? Okay. Mana saksi dia? Okay. Dalam jual beli, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata syahadah, Allah Ta'ala guna wa ashhidu idza tabayatum. Okay. Wa ashhidu.
ayat perintah, Allah Ta'ala kata datangkan saksi sekiranya kamu hendak berjual beli. Okay. Walau bagaimanapun dalam urusan seharian kita ataupun hatta pada zaman Nabi SAW, kita tak pernah tengok Nabi SAW kata, wahai sahabat, kamu nak jual beli mesti bawa datang saksi. Tak ada. Okay. Bahkan ada bila ditanya apa antara syarat jual beli adalah ijab dan qabul. Okay. Ada penerimaan dan ada penyampaian dan penerimaan, ijab dan qabul. Qabul terima, ijab sampaikan. Okay. So itu je yang ada. So balik pada persoalan macam mana jadi pada penyaksian tu. Okay. Maka kalau kita gabungkan antara dua ni, maka kita dapati bahawa penyaksian itu adalah sesuatu yang sunat. Okay. Sunnah dan sunat. Okay. Sunnah maksudnya ikut panduan Al-Quranul Karim, dan sunat maksudnya tak buat tak berdosa. Okay. Kalau tak buat tak berdosa. Okay. Bahkan uruf keadaan masyarakat dah biasa bahawa orang berjual beli tanpa bawa datang saksi. Okay. Walau bagaimanapun untuk selamat, macam contoh kalau kita nak beli benda-benda yang besar, rumah, kita nak beli kereta contohnya, okay, maka bawa datang saksi. Okay. Walau bagaimanapun sekarang ni selamat sikit lah kalau kita bayar dengan online ke, maka kita dah ada saksi kita. So online tu adalah saksi kita. Okay. Walau bagaimanapun sebaiknya kalau kita nak kita takut ada masalah yang akan berlaku di kemudian hari, maka wa ashhidu idza tabayatum, bawa main saksi. Okay, begitu juga ketika mana Allah Ta'ala bercerita tentang hutang. Okay, dan hutang ni paling payah sekali. Kita kalau dah berhutang dengan orang, kadang orang lupa dengan hutang kita. Orang nak bayar pun dia kata halalkan je lah. Orang bayar pun lupa pula. So masalah dalam berhutang ni. So hutang ni melibatkan hak orang. Okay, lalu oleh kerana dia melibatkan hak orang, maka Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Okey. Dan siapa yang falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillah rabbah. Okey, Allah Taala suruh cari saksi. Okey. Farajulani wa imra'atani mimman farajulun wa imra'atan. Allah Taala kata dalam ayat tu, Allah Taala kata, sama ada kamu bawa datang saksi dua orang lelaki ataupun seorang lelaki dan dua orang perempuan. Allah Ta'ala kata. Okay, untuk apa? Untuk jadi saksi kepada peristiwa ataupun peristiwa seorang berhutang dengan seorang yang lain. Okay, A berhutang dengan B contohnya. Okay, maka bawa datang dua orang saksi dari kalangan lelaki ataupun satu lelaki, dua orang perempuan. Okay, kerana benda-benda yang melibatkan hak ni, dia akan membawa kepada permusuhan. Dia akan membawa kepada tuntut balas. Dia akan bawa kepada dendam. Dunia bawa sampai akhirat, sampai bawa mati untuk dendam. Oleh kerana hak-hak manusia ni ada dan perlu ditunaikan. Kerana kita takut dekat akhirat nanti, bila dituntut habis semua kita punya pahala kita diambil. Lalu sebab tu Allah Ta'ala kata, bawa saksi. Walau bagaimanapun dalam dalam berhutang dan dalam jual beli, saksi di sini adalah saksi yang bukan wajib. Saksi yang bukan wajib. Sebab tu ada orang berhutang, okey pinjam RM1. Okey, sabar jap, kita cari dua saksi. Tak pernah kita jumpa orang macam itu kan. Okay, so nak berhutang ambil lah, pinjam. Nanti, nak RM10, okey. Esok bayar balik ke. Okay, bayar balik bila-bila ke. So, kita tak payah ada saksi. Walau bagaimanapun ketika mana kita buat wasiat, maka wajib ada saksi. Okay, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Allah Ta'ala relatekan. Kalau kamu benar-benar beriman pada Allah Ta'ala, maka kena ada saksi ketika mana kamu tulis wasiat. Okay. Kena ada saksi ketika mana tulis wasiat. Okay. Kenapa wajib dekat sini, tak wajib dekat jual beli dan berhutang? Okay. Kerana pihak yang berjual beli kita kenal. Kita kenal siapa penjual, kita kenal siapa dia pembeli. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal penjual siapa. Okay. Dalam berhutang, A kenal B, B kenal A. Okay. Tetapi dalam wasiat, hanya satu pihak sahaja yang tahu, iaitu pihak yang memberi. Pihak yang menerima dia tak tahu pun dia penerima wasiat. Okay, katalah saya nak mewasiatkan harta saya kepada masjid depan rumah. Masjid tu tak tahu pun kita nak wasiat pada dia. Hanya kita sahaja yang tahu. Okay. So, kalau kita mati dan tak ada orang tahu, okay, kita mati tak ada saksi. Tak ada saksi bahawa kita mewasiatkan 1/3 harta kita kat masjid. Macam mana orang nak tahu? Okay, bukan boleh cari balik. Okay, kerana walaupun wasiat ni melibatkan dua pihak, pemberi dan penerima,
walau bagaimanapun penerima dia sentiasa berada dalam kejahilan. Okay, dia berada dalam keadaan tak tahu. Dia tak tahu dia adalah penerima wasiat. Okay, maka kerana itu Allah Ta'ala kata wajib ada saksi ketika mana kita melakukan wasiat. Okay. Dan nak tunjuk wajibnya nanti, kita akan tengok bagaimana Allah Ta'ala kata walaupun orang bukan Islam pun boleh jadi saksi. Okay. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Maka Allah Ta'ala kata sekiranya kamu dah tahu sampai masa kamu nak mati. Okey, idza hadara ahadakumul maut. Dah memang kita tahu bahawa situasi kita ni adalah situasi yang akan membawa kepada kematian. Okey, maka pada waktu tu buatlah wasiat. Okey. Walau bagaimanapun bukanlah syarat untuk buat wasiat ni bila saat dah nak mati. Sebelum mati pun tak ada masalah buat wasiat. Okay, kerana Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Abdullah bin Umar kata aku tidak pernah tidur pada waktu malam melainkan ada wasiat yang telah siap sedia. Okay. Kerana wasiat ini adalah antara walaupun kita kata bukan benda yang perlu ataupun dipaksa ataupun kena, okay, tetapi dia adalah antara anjuran Nabi SAW. Okay, walaupun Nabi kata pada Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Sa'ad, simpan harta kamu untuk anak-anak kamu. Tapi bila Nabi benarkan 1/3 untuk digunakan, 1/3 untuk diberi pada orang lain, bermakna ia adalah satu antara benda yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita buat. Al-wasiyah. Okay. So ketika mana kita nak berwasiat, maka kita kena ada penyaksian. Siapa yang boleh jadi saksi? Ithnani dhawa adlim. Okay. Yang boleh jadi saksi adalah ithnani zawa adlin minkum. Okay, nampak ni? Okay. Yang boleh menjadi saksi adalah 2 orang lelaki. Ithnan. Okay. Kalau perempuan boleh ithnatan. Okay. Yang boleh jadi saksi adalah ithnan. Okay. So para ulama bila pergi pada ayat hutang, maka para ulama kata dalam ayat hutang Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan, okay, pada asalnya 2 lelaki. Okey, 2 lelaki. Tapi kemudiannya dalam ayat hutang Allah Taala benarkan untuk 1 lelaki dan 2 perempuan. Okey, bermakna 1 lelaki ni menyamai 2 perempuan. Asal 2 lelaki tapi 1 lelaki dengan 2 perempuan. Okey, dan 1 lelaki dan 2 perempuan ni pada perkara yang berkaitan dengan harta. Okey. Dan begitu juga wasiat. Wasiat juga adalah benda yang berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan nyawa ataupun maruah, okey, ataupun darah. Okey, maka para ulama dia menggunakan kaedah yang sama. Kerana Allah Taala benarkan untuk mengambil saksi perempuan dalam bab harta, maka dekat sini juga walaupun Allah Taala guna perkataan ithnan zawa adlin, 2 orang lelaki. Okay, walau bagaimanapun boleh digantikan seorang lelaki dengan 2 orang perempuan. Okay, sama ada ambil 1 lelaki 2 perempuan ataupun ambil 4 perempuan. Okay, boleh. Okay, tapi yang terbaiknya adalah bila kita ikut nas yang datang. Allah Ta'ala kata nak berwasiat adil. Apa maksud adil dekat sini? Adil dekat sini bukan pandai hukum. Okay? Tetapi adil dalam istilah kepribadian. Okay? Istilah dalam adil. Adil dalam istilah kepribadian membawa 2 maksud. Yang pertama, baik agamanya. Okay? Baik agamanya. Dan yang kedua, baik fizikalnya. Okay. Baik agama dan baik fizikalnya. Saksi mesti baik agama, mesti baik fizikal. Okay, saya selalu sebut. Okay, antara masalah yang kita berdepan dengan dia ialah apabila ada saksi, walaupun duduk sebelah juru nikah, walaupun duduk sebelah lelaki yang sedang bernikah, bila orang tanya sah ke tak, saya tak berapa dengar lah. Tukar saksi lain. Mana boleh jadi saksi fizikal tak baik, duduk sebelah pun tak dengar. Okay. So saksi mesti adil, baik agama dia. Maksudnya saksi ni dia takkan berbohong sebab agama dia baik. Dia jaga solat dia, jaga apa semua. Lalu kita yakin bahawa dia tidak akan berbohong.
Okey. Dan baik fizikalnya, maksudnya penglihatannya baik. Kalau wasiat tu bertulis, dia tahu nak baca. Okey, tak bolehlah cari orang yang antara baik fizikal adalah orang yang faham apa yang dia tulis. Sebab kadang-kadang yang memberi wasiat tu dia boleh tulis bahasa Arab je ataupun bahasa Inggeris je. Dan yang jadi saksi pula boleh baca bahasa Melayu je. So apa benda tulis pun dia pun tak faham apa benda yang dia tulis. Okay? So tukar saksi lain. Okay? Saksi mestilah orang yang baik agamanya dan baik fizikalnya. Mana-mana saksi pun. Okay? Ini dalam agama, semua yang nak jadi saksi mesti baik agama, mesti baik fizikalnya. Saksi dalam hukuman, saksi dalam nak menentukan hak seseorang, semua mesti baik agama dan baik. Okay. Dan zawa adlim minkum. Apa maksud minkum? Minkum dari kalangan orang-orang beriman. Sebab apa? Allah Ta'ala sedang cerita tentang orang-orang beriman. Okay, Allah Ta'ala sedang cerita tentang orang-orang beriman. Maka bila diceritakan zawa adlim minkum, dua orang lelaki dari kalangan orang beriman. Sebab bila kata baik agamanya, ada orang Kristian yang baik agama dia. Okay, ada orang kan setiap Ahad dia datang di gereja. Okay, ada orang Yahudi yang baik agama dia. Okay, maksudnya baik dengan agama dia. Ada Hindu yang baik dengan agama dia. Tapi bila mana Allah Ta'ala kata minkum, bermaksud dia mestilah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan baik agamanya dekat sini adalah baik agama Islamnya. Okay. Isnani zawa adlin minkum. Ya ayuhalladzina amanu. Okay. Dan bila mana Allah Subhanahu Wa Taala kata ya ayyuhalladzina amanu, kita balik, patah balik belakang sikit. Okey. Dan Allah Taala sedang bercerita tentang wasiat. So wasiat yang perlu ada syahadah, yang perlu ada saksi ini adalah wasiat orang-orang beriman sahaja. Okey, katalah kita ada kawan Buddha, contoh Cina kan, Cina Kristian ke, Cina Buddha ke. Okey, lalu dia nak buat wasiat. Lalu kita pun kata, "Oh, buat wasiat ni kena ada saksi ni." Sebab apa? Sebab Al-Quran kata ada saksi. Okay, dia bukan orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan wasiat dia bukan wasiat orang beriman, maka tidak perlu kepada saksi. Okay, yang perlu pada saksi adalah wasiat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala mulakan ayat ini dengan ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum, antara kamu, antara orang yang beriman, orang apa? Pihak pertama orang beriman, pihak yang memberi wasiat orang beriman, dan pihak yang kedua menerima wasiat pun orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan jadi saksi pun dari kalangan orang-orang yang beriman. Okay. Yang kedua, au akharani min ghairikum. Okay. So kenapa kita kata wajib tadi? Syahadah dekat sini wajib kerana apa? Kerana satu, ini fi'il amar. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Okay. Seolah-olah Allah Ta'ala kata alaikum bisyahadati bainikum. Okay. Alaikum bisyahadati bainikum. Datang dengan fi'il, isim fi'il amar. Okay, macam tu lah Allah Ta'ala alaikum. Isim panggil apa? Asma'ul af'al, isim fi'il amar. Okay, isim fi'il amar. Syahadatu bainikum. Okay, dan kemudian au akharani min ghairikum. Apa tadi kita tengah cerita? Au akharani, antara sebab wajib dia ialah Allah Ta'ala kata au akharan. Kalau kamu tak jumpa dua orang lelaki dari kalangan orang beriman, kamu boleh juga ambil dua lelaki daripada orang ghairikum, daripada orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Okay? So, kenapa sampai orang tak beriman boleh jadi saksi kepada orang beriman? So, itu tandanya Allah Ta'ala mewajibkan syahadah ini. Okay, sampaikan kita boleh guna dua orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi saksi. Okay. Walau bagaimanapun syarat untuk dua orang ni jadi saksi, dua orang yang tidak beriman pada Allah Taala untuk jadi saksi ialah in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatun maut. Ini syaratnya. Syaratnya ialah apabila kamu darabtum fil ard. Apa maksud darabtum fil ard? Bermusafir. Okey. Kerana musafir, safar ini adalah bebanan. Susah kadang-kadang nak cari. Terutama kalau kita safar dekat negara-negara yang Muslim dekat situ sangat minoriti. Susah nak jumpa Muslim dekat situ. Saya tak boleh nak sebut sebab saya tak tahu negara mana yang Muslim dia sangat minoriti.
Okay. So bila kita bermusafir ke suatu tempat yang Muslim ni sangat minoriti, nak cari orang Muslim tu pun susah. Apatah lagi di kalangan orang Muslim tu nak cari yang adil. Yang baik agama dia, baik fizikal dia. Susah. Okay, maka Allah Subhanahu Wa Taala benarkan kepada kita untuk cari mana-mana dua lelaki yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Syaratnya ialah kamu bermusafir dan fa'asabatkum musibatul maut. Lalu kamu sedang ditimpa dengan satu musibah yang membawa kepada kematian. Okay, fa'asabatkum musibatul maut. Okay. Tahbisunahuma min ba'dis salah. Okay. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut waktu yang sesuai untuk kamu buat perjanjian. Okay, maka waktu yang sesuai untuk buat perjanjian tahbisunahuma. Apa maksud tahbisunahuma? Al-habs. Al-habs maksud dia apa? Tahbisunahuma. Habs dia ada dua makna. Okay, habs dia ada dua makna. Satu makna habs adalah penjara. Okay, kalau kita dengar orang bagi arahan, ihbishu. Okay, habasahu. Maksudnya di penjara. Okay. Ataupun al-habs juga maksudnya adalah tahan. Okay, tahan juga adalah habs. Okay, ni penjara, masuk penjara adalah habs. Okay, tahan maksudnya jangan biarkan dia beredar. Jangan biarkan dia beredar. Tahbisunahuma. Maksudnya bila kita nak buat satu perjanjian dan perlukan kepada saksi, waktu yang paling baik dan paling senang untuk kita buat adalah mim ba'dis salat. Selepas daripada solat. Okay, kita nak buat perjanjian jual beli ke, kita nak buat perjanjian berhutang ke, kita nak buat perjanjian wasiat ke, okay, maka buatlah selepas solat. Okay. Walaupun dengan orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala pun buat selepas solat. Okay. Antara sebab dia, mungkin ada banyak sebab. Antara sebab dia kerana solat itu mencegah daripada fahsya wal munkar. Okay, solat ini mencegah daripada benda-benda keji dan mungkar. Maka orang yang nak buat perjanjian lepas solat, iman dia tinggi. Okay, iman dia tinggi. Sedang naik sebab apa? Baru lepas solat. Maka keinginan dia untuk buat jahat, untuk menipu, untuk khianat, waktu tu sangat minimum. Sangat kurang. Tak ada. Okay. Maka kerana itu Allah Ta'ala kata, min ba'dis salah. Okay, dan sebahagian daripada para mufassir dan sebahagian daripada para fuqaha sekalipun, mereka mengatakan sebaik-baiknya adalah selepas solat asar. Okay, walaupun tidak ada dalil khusus daripada Nabi SAW, walau bagaimanapun para fuqaha dan para mufassir mereka mengatakan bahawa waktu solat yang terbaik untuk kita buat perjanjian adalah selepas solat asar. Okay, walau bagaimanapun lepas solat asar ni pejabat-pejabat Pesuruhjaya Sumpah ni biasa dah tutup lah. Dia tak boleh nak dapat chop lah, tak boleh nak dapat tanda tangan. Maka apa-apa solat sekalipun. Kerana Allah Ta'ala tidak menetapkan solat tertentu. Allah Ta'ala kata hanya min ba'dis salah. Selepas solat. Lepas solat subuh boleh, zuhur boleh, maghrib boleh, isyak boleh, asar pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Baik. Okay. Kalau kita jumpa orang beriman, maka kita relax. Al-aslu fil muslim bara'atu zimmah. Okay, kita bila kita nak ambil saksi dari kalangan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tak perlu cek detail dia, tak perlu cek dalam-dalam dia pernah buat dosa ke tak pernah buat dosa ke. Kita hanya tengok fizikal dia okey tak, mata okey, dengar okey, okay, tulis boleh, faham boleh, agama okey, solat jaga tak, jaga, aurat tutup, okey, agama baik. So bila agama baik, fizikal baik, kita terima. Okay, tak payah cek pernah buat dosa tak dulu, dosa apa besar ke kecil. No, Allah Ta'ala tak pernah. Bahkan dosa-dosa yang ada yang Allah Ta'ala sembunyikan, maka itu keaiban yang perlu kita jaga. Orang tanya macam mana sekalipun, jangan cerita. Dan kita pula kalau dipanggil pergi TV ke, pergi radio ke, jangan pula cerita. Saya dulu zaman jahiliyah. Benda Allah Ta'ala tutup tu salah dia cerita. Okay, simpan keaiban yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tutup pada kita. Okay, fayuqsimani billah. Okay, tadi dua orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Okay, ada kaedah al-aslu fi al-muslim bara'atuz zimmah. Okay, asal hubungan kita dengan seorang Muslim adalah saling percaya, mempercayai antara satu sama lain. Kerana kita sama-sama ikhwah, seolah-olah adik-beradik, semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tetapi kalaulah kita ambil saksi dari kalangan orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ambil saksi dari kalangan orang Kristian ke, orang Buddha ke, katalah kita duduk dekat London contohnya.
Okay, so nak cari orang beriman kat London senang. Okay, cari tempat yang susah nak cari orang beriman sikit. Kat mana? Kat mana? So, boleh kata semua tempat kat dunia ni dah ada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu satu kegembiraan. Tapi nak cari tempat yang tak ada orang beriman tu susah dah kita nak jumpa. Okay. Tapi katalah kita tak jumpa orang beriman, hanya jumpa orang yang tak beriman pada Allah Taala. Maka benda yang kita kena ada dengan orang kafir ni adalah apa dia? Irtabatum. Kerana kena selalu bersangka pada dia. Okay, kena selalu letak kena jadi vigilant. Okay, kena berhati-hati dengan dia. Okay. So kita kena sentiasa berhati-hati dengan orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Irtabtum dari perkataan ribah. Ribah apa? La raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan pada dia. So kita dengan orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala kena sentiasa ada keraguan. Okay. So Ustaz, kalau tengok zaman sekarang Ustaz, orang beriman pun lagi banyak kita ragu daripada orang tak beriman. Okay, yang banyak rasuah ke, yang banyak khianat amanah ke, yang banyak tak jaga tanggungjawab dia ke, semua banyakkannya orang yang beriman pada Allah Taala. Okay, maka kaedah yang sama tetap terpakai. Okay, selagi mana dia tidak dibuktikan dia melakukan kesalahan ke, dia melakukan dosa ke, maka al-aslu fil muslim bara'atuz zimmah. Kena sentiasa bersangka baik antara Muslim dengan Muslim. Okay, tetapi dengan orang bukan Islam, walaupun kita nampak dia, Masya Allah, dia adalah seorang yang bertanggungjawab, seorang yang amanah, seorang yang hebat. Okay, tetapi tetap kita kena irtabatum, kena ada keraguan pada dia. Okay, so itu adalah ibadah pada Allah Ta'ala. Ni kena tahu. Okay, antara ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita ialah kadang-kadang kita tengok orang beriman ni masalah dia banyak. Macam mana kita nak sangka baik pada dia? Tapi bila kita tahu itu adalah tuntutan Allah Ta'ala pada kita untuk bersangka baik. Innamal mu'minuna ikhwah. Kata Allah Ta'ala. Orang mukmin tu bersaudara. Ada tak kita pernah sangka pada adik kita, sangkaan jahat ke, nak buat benda jahat pada adik-beradik kita? Tak ada. Kita sayang pada mereka. Dan itulah yang Allah Ta'ala nak sama orang beriman. Walaupun adik kita buat jahat. Kalau adik kita buat jahat pun kita dah backup dia lagi. Kita masih sayang dia lagi. Okay, so macam itulah kita dengan orang beriman. Okay, tapi dengan orang luar, walaupun orang luar tu baik ke apa ke, tapi dia tetap orang luar daripada keluarga kita. Maka kita akan sentiasa ada sangkaan, keraguan pada dia. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala kata, jika kamu jumpa dengan dua orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, lalu ada keraguan kamu pada dia, fayuqsimani billah. Kamu hendaklah minta dia bersumpah. Okay, minta dia bersumpah. La nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Okay, walau kana dha qurba. Okay, la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Kami tidak akan minta dia bersumpah dua benda. Okay, dua benda kena bersumpah. Yang pertama ialah dia tidak boleh menipu walau kana dha qurba. Okay, dia tidak boleh menipu. Maksudnya kalau bukan menipu, maksudnya kalau orang offer duit pada dia, okay, orang offer duit pada dia untuk ijaz. Untuk ijaz sikit wasiat tu. Dia katalah orang yang memberi wasiat ni dia dah meninggal dunia. Okey, lalu tinggal saksi je. Okay, saksi pun ada orang ni kata ijaz sikit. Katalah ahli keluarga semati ni nak dapat harta lebih sikit. Dia bagi pada saksi ni, dia kata kamu ijaz sikit wasiat tu. So kita kena bersumpah, minta orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk dia bersumpah bahawa dia tidak, walaupun dia dibayar macam mana sekalipun, dia tidak akan ubah. Okey, walaupun dia yang minta dia untuk ubah tu adalah za qurba. Okey, adalah orang yang rapat dengan dia, ahli keluarga dia, ataupun orang yang rapat dengan si mati, sekalipun minta pada dia, dia tidak akan ubah wasiat tu sampai bila-bila. Okey. So itu sumpah dia yang pertama. Dan sumpah yang kedua pula ialah wala naktumu syahadatallah. Wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal asimin. Dan tidak boleh sembunyikan kesaksian dia. Okay? Maksudnya bila orang cari siapa jadi saksi ni, siapa jadi saksi ni. Okay, so dia pun kata saya pun tak tahu siapa jadi saksi. Okay, ataupun kamu jadi saksi pasal apa? Naktum maksudnya sembunyikan. Okay, dia sembunyikan diri dia sebagai saksi. Okay, orang tanya nama Abdullah bin Abdul Rahman. So ada 10 Abdullah bin Abdul Rahman. Mana satu? Dia pun senyap. Okay. So senyap untuk menyebabkan
wasiat tu terbatal. Tak jumpa saksi, macam mana nak terima? Okey. So dia sembunyikan dia sebagai saksi ataupun dia sembunyikan katalah saksi wasiat tu tidak ditulis. Wasiat tu tidak bertulis, hanya didengari oleh dua orang saksi. So dia tak boleh kata okey, wasiat sebenarnya adalah AB contohnya. Tapi sampai kat dia kata wasiat adalah A plus B. Dia ubah apa yang ada dalam wasiat. So tak boleh. Okay. Dan ubah dia tu pula bukan kerana habuan dunia atau apa-apa, dia memang nak ubah. Maka Allah Ta'ala kata dia kena bersumpah dua perkara, bahawa la nashtari bihi samanan walau kana za qurba wa la naktumu syahadat Allah. Dan inilah yang biasa berlaku dalam saksi-saksi kita. Okey, saksi-saksi dia jadi masalah kerana apa? Salah satu daripada dua. Satu, kerana sogokkan. Orang bagi sogokkan pada saksi, settle. Satu lagi adalah apabila saksi ni menyembunyikan kebenaran. So ini dua masalah yang ada, dan dua-dua ini adalah laminal athimin. Ini adalah tanda-tanda orang yang buat dosa. Dan dosa ini adalah dosa besar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, siapa yang bersumpah saksi palsu, okay, kemudian yang bersumpah saksi palsu, maka yaminul ghumus dipanggil. Allah Ta'ala akan rendam dia dalam neraka. Rendam keluarkan. Yaminul ghumus. Okay? So berhati-hati. Dua benda ni berhati-hati. Okay? Jangan terima sogokkan orang dan jangan sembunyikan kebenaran. Okay? فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ. Okay? Katalah kamu jumpa pula dengan fa'in usira ala annahum istahaqqa ithma. Okey. Jumpa orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita saksi kita ada dua orang kan. Dua orang lelaki yang beriman. Kalau tak ada dua orang lelaki beriman, boleh pakai dua orang lelaki yang tidak beriman, ataupun tukar lelaki itu jadi dua perempuan. Okey, ataupun 4 perempuan pun boleh, tak ada masalah. Tapi okey, syarat dia tadi orang yang tidak beriman kena sumpah dua benda. Okay. La nashtari bihi samanan walau kana za qurba, takkan terima sogokkan, walaupun sogokkan tu kadang-kadang bukan berbentuk wang ringgit. Okay. Berbentuk kasih sayang, emosi, ahli keluarga merayu. Okay. So no. Wala naktumu syahadat Allah, dan kita tidak akan sembunyikan dan tidak menyembunyikan saksi yang kita isi kandungan benda yang kita jadi saksi ke atas. Okay. Katalah dua orang yang beriman, kita jumpa saksi kita dua orang yang beriman dan dia adil. Okay. Walau bagaimanapun istahaqqa ithma. Okey, ketika mana diketahui, okay, kita dah pilih dia jadi saksi. Okay, tapi tiba-tiba sebelum proses penyaksian tu berakhir, dia buat satu dosa. Istahaqqa isma. Okey. Dia salah seorang daripada mereka ataupun dua-dua daripada mereka melakukan dosa. Okey, maka apa yang Allah Ta'ala sebut? Fa'akharani yaqumani maqamahuma. Okey, maka kena cari orang ganti. Kerana apa? Kerana rosak salah satu daripada sifat adil. Okey, bila istahaqqa isma, maksudnya salah satu daripada benda ni rosak. Okey, agama dia rosak. Okay, bila tiba-tiba kita dah pilih jadi saksi, tiba-tiba dia tinggal solat sengaja. Tak boleh jadi ni. So, hilang kelayakan untuk jadi saksi. Okay, ataupun fizikal dia baik, tapi tiba-tiba sebelum nak jadi saksi, pendengaran dia tak dengar pula tiba-tiba. Okay, penglihatan dia tak nampak pula. Okay. So, hilang kelayakan untuk menjadi saksi. Maka bila hilang kelayakan, kena ganti baru. Okay, cari saksi yang baru. Dan saksi yang baru ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu dah maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan. Okey, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata dapatkan saksi ganti saksi ganti. Asalnya kamu cari dua lelaki mana-mana. Tapi bila kamu nak ganti saksi, jangan ganti saksi dengan mana-mana je. Kena ganti dengan saksi yang ada kaitan dengan si mati. Okey. Ada kaitan dengan orang yang sakit tu, dengan orang yang nak berwasiat ni. Okay. Kena cari saksi dari kalangan, bukan kaitannya, waris daripada orang yang nak buat wasiat. Okay. Cari siapa, okay, kata kita tanya Al-Musi ni, kita tanya orang yang nak beri wasiat ni.
Okay, siapa ahli waris kamu? Dia ada anak dia. Okay, anak lelaki 2 orang. Maka ambillah anak lelaki 2 orang ni apabila cukup syarat dia. Baik agama, baik fizikal. Okay. So Allah Ta'ala kata, kalau nak cari ganti, maka gantikan dengan ahli waris. Orang yang ada kaitan dengan yang nak memberi wasiat. Okay. So itu kalau 2 saksi asal bermasalah. Okay. Fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima wa ma'tadaina inna idzal laminal zalimin. Okay. So saksi yang kedua ni, okay, saksi yang kedua yang lebih rapat dengan ni, katalah berlaku satu peristiwa. Okay, ni banyak dia panggil iftiradat, benda-benda yang berlaku, yang apa tahu kan, yang tidak berlaku tapi berkemungkinan berlaku. So tu dia panggil iftiradat. Okay. Katalah berlaku satu peristiwa, ni pemberi wasiat, okay? Pemberi wasiat. Okay, dia mati. Okay, lalu lepas dia mati, maka ada 2 kumpulan. Okay, kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A kata mereka saksi kepada wasiat si pemberi wasiat ni. Kumpulan B pula kata dia saksi juga. Okay. Sebab apa jadi begini? Okay, sebab katalah kumpulan A. Pada asalnya kumpulan A ini adalah saksi. Okay, kumpulan A ini adalah saksi. Macam mana kan nampak? Okay, kumpulan A adalah saksi. Okay. Ini pada asalnya. Asal kumpulan A adalah saksi. Tapi selepas mereka menjadi saksi, okay, dah siap semua jadi saksi, tiba-tiba didapati bahawa ada ahli kumpulan A ni, salah seorang daripada saksi ni, dia hilang kelayakan menjadi saksi. Okay, maksudnya nyanyuk contohnya. Okay, contoh nyanyuk dah tak boleh jadi saksi, macam mana nak ingat benda yang dah tak ingat contoh jadi saksi. Okay. So menyebabkan ketika mana pemberi wasiat tu masih hidup lagi. Ini cerita pemberi wasiat ni ketika dia masih hidup. Okay. Masih hidup, ada 2 orang saksi. Okay, ada 2 orang saksi yang nak ambil wasiat dia. Okay. Lalu kemudiannya ketika pemberi wasiat ni masih hidup lagi, saksi yang kumpulan yang jadi saksi ni dia hilang kelayakan jadi saksi. Okay, maka orang terpaksa ambil saksi yang kedua. Okay, kumpulan yang kedua untuk menjadi saksi. Okay, masuklah kumpulan yang kedua yang kita kata bila ganti, kena ganti dengan orang yang ada kaitan dengan si mati ni. Okay, maksudnya waris dia. Boleh faham lah? Boleh nampak lah? Okay, kena ganti dengan orang yang ada kaitan dengan si mati, waris dia. Okay, maka ambillah 2 orang saksi baru. Okay, tanpa diberitahu pada saksi A. Katalah tak sempat nak bagi tahu pada saksi A. Okay. So, B ni pun, kumpulan B ni pun jadi saksi. Dapat 2 saksi baru. Okay, sebab apa? Sebab saksi A bermasalah. Okay. Tetapi lepas kematian si pemberi wasiat, tiba-tiba kumpulan A ni dia hilang nyanyuk dia. Okay, sakit dia hilang. Okay. Lalu dia pun kata okay, si pemberi wasiat ni, kumpulan A kata si pemberi wasiat ni, kami jadi saksi bahawa dia beri wasiat kepada kepada sekian dan sekian. Okay, yang B pula kata kalau sama okey, alhamdulillah. Kalau lain, maka yang mana kita nak pakai? Saksi A ke saksi B? Okey, maka kita kena pakai saksi B. Okey, kerana apa? Kerana dia pertamanya dia saksi yang terkemudian, dan yang keduanya dia adalah saksi yang ada hubungan kekeluargaan dengan pemberi wasiat. Okey, nampak? Okey. So itu cara, itu iftiradat sekiranya berlaku, tapi jaranglah berlaku. Biasa saksi ni kekal. Okay, biasa saksi, dan Allah Ta'ala kata pun orang yang nak buat wasiat ni biasanya dia nak wasiat ketika mana dia dah nak meninggal dunia. Okay, maksudnya dia dah meninggal dunia tu, saksi tu akan kekal lah biasanya. Tapi ini cerita kalau sekiranya saksi tu bermasalah. Okay, ketika pemberi wasiat tu masih hidup lagi. Sebab kadang-kadang ada orang beri wasiat ketika umur dia masih muda, remaja, ataupun remaja tak adalah. Ketika umur dia 40 tahun, 50 tahun, okay, maksudnya waktu usia dia masih ada masa lagi. Okay, kadang-kadang dia beri wasiat awal. Okay, so kalau berlaku perubahan saksi dan kemudian ada berlaku pertindihan antara saksi A kata lain, saksi B kata lain, okay, 2 kumpulan saksi yang berlainan, okay, dua-dua sebut benda yang berlainan, maka ambil yang kedua.
Kerana yang kedua adalah saksi yang terkemudian dan kemudian mereka ini adalah dari kalangan orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan pemberi wasiat. Maka kerana tu Allah Ta'ala kata fayuqsimani billahi la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Maka kumpulan B perlu bersumpah dengan nama Allah Ta'ala bahawa saksi mereka lebih terpakai daripada saksi kumpulan A. Wa ma'tadaina inna idzal laminadh zalimin. Sekiranya kami menipu ataupun melampau batas, sungguhnya kami telah melakukan kezaliman. Itu kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha, dan itulah yang terbaik sekiranya kamu nak melakukan kesaksian, kata Allah Subhanahu wa taala, ala wajhiha, dalam bentuk yang sebenar. Macam itulah kalau kita nak terjemahkan. Au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ataupun takut sekiranya orang yang beri wasiat ni takut an turadda aymanun ba'da aymanihim, takut tengok dia punya terjemahan, saya nak terjemah dia agak susah sikit. Atau mereka takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah. An turadda aymanun ba'da aymanihim. Zalika adna ayatu bisyahadati ala wajhiha, ini cara yang sebaiknya untuk kita melakukan penyaksian. Ataupun au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ataupun mereka takut kalau B ni tolak kesaksian A. Turadda aymanun ba'da aymanihim. Dan beginilah caranya, maksudnya fayuqsimani billah, minta saksi B ni bersumpah. Minta saksi ni bersumpah sekiranya berlaku pertindihan antara dua. Maka sumpah saksi B lebih diguna pakai. Anturadda aymanun ba'da aymanihim. Kerana saksi A pun dia bersumpah juga. Dia pun jadi saksi juga. Lalu apabila nak tolak sumpah dari kesaksian daripada si A, maka yang B ni, kumpulan yang seterusnya yang jadi ganti ni, kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wasma'u. Maka Allah Ta'ala kata bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan wasma'u, dengarlah apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Daripada mula, bila kamu nak berwasiat maka cari saksi. Dan saksi mana? Dua lelaki yang beriman, yang zawa adilin, bersifat adil. Kalau tak jumpa dua orang beriman, cari perempuan beriman pun tak jumpa juga, maka ambillah dua orang yang tak beriman, tak ada masalah. Tapi syarat dia, kamu kena minta dia buat perjanjian dengan kamu. Buat perjanjian bahawa dia tidak akan terima sogokan untuk ubah wasiat dan dia tidak akan menyembunyikan apa-apa yang menjadi saksi ke atasnya. Dan kemudian bila berlaku masalah pada kumpulan saksi yang pertama, maka kena cari ganti dengan kumpulan saksi yang kedua. Dan bila kumpulan saksi ni pula, bila lepas kematian berlaku pertindihan, apa yang berlaku? Dua-dua klaim. Saya saksi ni kumpulan kedua pun saksi ni, maka terima kesaksian yang kedua. Kerana saksi ganti ni mesti orang yang ada kaitan rapat dengan pemberi wasiat. Nak tolak. Dan kemudian bila berlaku pertentangan, saksi A, kumpulan B ni nak tolak kesaksian kumpulan A, maka kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah untuk apa? Syahadatuna ahaqqu min syahadatihima. Kesaksian kami adalah kesaksian yang lebih berhak, layak berbanding dengan kesaksian mereka. Dan sekiranya kami berbohong ataupun melampaui batas, maka kami telah melakukan kezaliman. Dan zalim dekat sini adalah keingkaran pada Allah Subhanahu wa taala. So Allah Taala kata wattaqullaha wasma'u, dengarlah wahai semua manusia. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah Taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang melakukan kefasikan. Lalu persoalannya dekat sini, apa yang berlaku sehingga contoh peristiwa yang berlaku yang menyebabkan Allah Ta'ala kata boleh ambil dari kalangan orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Sedangkan kalau kita nak berurusan antara orang beriman dengan orang beriman, penyelesaian dia, hakim dia mesti orang beriman. Saksi dia mesti orang beriman. Tapi tiba-tiba masuk dekat sini orang yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. So apa benda yang terjadi sebenarnya sehingga kan Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Maka kita tengok pada sebab turunnya ayat ini. Dah nak masuk asar. Punya semangat bercerita sampai tak perasan. So kita akan sambung ni insya-Allah. Kita akan sambung ni pada sesi akan datang.
Kita akan sambung sebab turunnya ayat ini. Kita akan sambung pada sesi akan datang. So kalau siapa ada persoalan boleh simpan untuk kita kongsi bersama-sama pada sesi akan datang untuk kita habiskan surah Al-Maidah, dan kita akan masuk pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-An'am. Okey. Okey, dan sebagai penghujung pada hari ini, apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Okey, maka sebelum berpisah, maka untuk kita habiskan minggu depan, ajak kawan-kawan semua datang untuk kita ceritakan tentang satu bab yang biasa berlaku dalam masyarakat kita, iaitu wasiat. Okey, wasiat, benda-benda yang berkaitan dengan aset dan harta. Okay, ini benda yang banyak berlaku masalah dalam masyarakat kita. Okay, dan kemudian siapa yang berhasrat untuk menyumbang kepada akademi, boleh sumbang pada akademi, sebab saya terbaca chat tadi. Puan Syairah dah letak untuk sumbangan, kita boleh terus sumbangkan. Tapi apa yang lebih penting ialah ilmu yang nak disampaikan, maka ajak kawan-kawan semua datang. Lalu kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan tasbih kafar. Okay, tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Hayyakumullah, hayyakumullah jami'an.